Nama saya Fuad bin Ismail, bekerja di Telaga Biru sebagai editor. Alhamdulillah, ya, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berada di atas muka bumi ini. Kita akan teruskan dengan hukum berkhitan pula, iaitu khitan ataupun berkhatan dalam istilah Melayunya bermakna memotong kulit yang menutupi kepala zakar bagi lelaki dan memotong sedikit hujung klitoris bagi perempuan. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi SAW, al-fitratu khamsun atau khamsum min al-fitrah, al-khitanu wal-istihdadu wa tanful ibt wa taqlimul adfar wa qassul syarib. Maksudnya, fitrah itu 5 perkara ataupun 5 bentuk fitrah, ialah berkhatan, mencukur bulu kemaluan lelaki ataupun perempuan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan juga menggunting misai. Ini antara 5 perkara yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita amalkan. Ini antara sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Antara hukum berkhitan kat sini ada disebutkan hukum berkhitan. Ada perbezaan pendapat tentang hukum berkhitan ini. Ada yang mengatakan ianya adalah sunnah, dan ada juga yang mengatakan kalau mengikut pendapat mazhab Hambali, kalau tak silap ana, ia adalah salah satu daripada kehormatan bagi, kalau ini bagi perempuan, ini ia adalah salah satu kehormatan yang diberikan kepada perempuan. Itu dia tidak menyebut hukum secara khusus bagi mazhab Hambali. Sepotong hadis lain daripada yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, al-khitanu sunnatun lirrijali makrumatun lin-nisa'i. Maksudnya, khitan itu disunatkan bagi kaum lelaki dan dimuliakan bagi kaum wanita. Ini antara pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, hadis riwayat Imam Ahmad. Manakala bagi mereka yang mengatakan wajib pula berpegang kepada hadis riwayat Az-Zuhri, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, man aslama falyahtatin wa in kana kabiran. Maksudnya, bagi sesiapa yang memeluk Islam, wajiblah ia berkhitan sekalipun ia sudah dewasa. Ini antara amalan ataupun syarat bagi orang yang hendak memeluk Islam, tak kira lah siapa, sama ada besar mana pun, umur 70 ke, kalau dah dia nak memeluk Islam, ini syarat dia. Syarat dia kena berkhitan. Kebanyakan ulama berpendapat khitan itu patut dilaksanakan ketika anak menghampiri waktu baligh. Ini kalau kebanyakan yang kita lakukan, yang kita tengok orang Melayu ni biasanya pada musim cuti sekolah, pada musim cuti sekolah banyaklah dilakukan majlis berkhitan ni. Kalau tengok dalam TV pun ada siap dengan sembuh air pun ada dekat TV. Dan umur ni yang menghampiri umur baligh lah. Antara kalau yang bagi lelaki ni, kalau mengikut mazhab Syafi'i, ialah antara 15, kalau tak silap mana, 15 macam tu lah, 15 ke 12, anak pun tak ingat, lupa. Dan juga bagi perempuan biasanya dikhitankan pada masih bayi, kalau tak silap, pada masih bayi. Khitan bagi wanita disebutkan oleh Imam Ahmad daripada Ummu Atiyah bahawa Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang wanita yang mengkhitan seorang supaya tidak memotong keterlaluan dengan sabdanya, idza khatanti fala tanhaki
fa inna dhalika ahwa lil mar'ati wa habbu lil ba'li. Ini bagi perempuan, ini khitan bagi perempuan. Jika kamu mengkhitan, maka janganlah kamu berlebih-lebihan, kerana yang demikian akan lebih baik bagi wanita dan lebih disukai oleh suami. Ini bagi khitan bagi perempuan ya. Dia ada potong sikit sajalah, tak potong semua. Kalau potong semua tak ada pula benda tu kan. Ini antara khitan bagi perempuan. Dan kita tengok hikmah berkhitan ni, antara salah satunya yang disebutkan di dalam buku ini ialah boleh membawa kepada kesempurnaan beragama, kerana itu adalah salah satu daripada tuntutan agama. Yang kedua ialah membezakan antara orang Islam dan bukan Islam ya. Kalau bagi orang Islam, kita dapat tahulah bahawa Islam ni semua berkhitan. Dan ada juga yang kita dengar sekarang ni di Eropah, walaupun orang yang tidak memeluk Islam tetapi melakukan khitan, kerana mereka mengetahui bahawa dalam khitan ni banyak kelebihannya. Antaranya dapat membuang dapat mengelak daripada pelbagai penyakit kelamin lah. Nombor 3 ialah menjaga kesihatan dan juga mengawal syahwat. Ini bagi perempuan. Kalau kita potong dia punya yang tu sikit, maknanya dia punya syahwat dia tidaklah keterlaluan. Nombor 4 ialah memelihara diri daripada bahaya penyakit sebagaimana yang saya telah sebutkan sebelum ni. Saya rasa setakat itu sahaja untuk tazkirah pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung tazkirah ini pada bab pendidikan awal kanak-kanak. Saya rasa setakat itu dulu untuk kali ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.